We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga pendidik daerah Limbang, khasnya dan seluruh negeri Sarawak dan Malaysia. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada PPD Limbang kerana menaruh kepercayaan kepada SMK Limbang untuk mengendalikan program Perkongsian Amalan Terbaik PAT, khususnya untuk sukan bola tampar. Saya juga merakamkan penghargaan kepada unit co-curriculum SMK Limbang di bawah pimpinan penolong kanan co-curriculum Cikgu Mary Ajang, dan penghargaan yang tidak ternilai kepada jurulatih sukan bola tampar sekolah, daerah, bahagian dan negeri, iaitu Cikgu Chin Hingka, dengan komitmen usaha gigih yang tidak pernah mengenal penat lelah serta putus asa. Untuk mempertabatkan sukan bola tampar, Cikgu Chin dengan dibantu oleh Persatuan Bola Tampar Limbang serta sumbangan daripada pihak berkenaan telah berjaya membawa sukan bola tampar ke peringkat yang tinggi dan seterusnya membawa dan mengangkat nama pemain, nama sekolah, nama Limbang serta Sarawak ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Justru saya sangat-sangat mengharapkan perkongsian ilmu yang telah disampaikan oleh beliau memberi manfaat kepada semua guru, khususnya yang ingin menempa kejayaan serta untuk kemenjadian murid dalam apa jua bidang yang diceburi. Saya juga ingin memohon maaf seandainya ada kesilapan dan kekurangan dalam rakaman perkongsian amalan terbaik ini. Akhir kalam, saya mewakili warga SMK Limbang ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru di daerah Limbang, negeri Sarawak dan di mana sahaja berada. Selamat Hari Guru, berguru demi ilmu, membina generasi baharu. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat bertemu di sesi perkongsian amalan terbaik di sekolah menengah. Setiap guru mempunyai keunikannya masing-masing bagi mengembangkan kemenjadian murid. Kami warga SMK Limbang sangat berbangga dengan Cikgu Chin Hin Ka yang berasal dari Serike. Beliau mengajar subjek biologi selama 5 tahun dan telah mencapai keputusan 100% SPM setiap tahun. Selain daripada itu, beliau juga banyak membantu dalam pengurusan koperasi, terutamanya dalam menghasilkan buku catatan harian sekolah. Beliau tidak berhenti setakat ini sahaja dan terus menceburkan diri dalam bidang sukan walaupun beliau bukanlah seorang ahli sukan. Mari kita kenali Cikgu Chin Hin Ka. Nama saya Chin Hingka, merupakan guru SMK Limbang dan saya sudah 12 tahun berada di Limbang. Sebenarnya saya merupakan seorang yang tidak aktif dalam bidang sukan semasa zaman bersekolahan. Jadi selepas saya menjadi guru, saya rasa ingin melibatkan diri dalam bidang sukan. Jadi saya mulakan dengan olahraga di SMK Limbang. Tetapi selepas saya melibatkan diri dalam bidang olahraga ini, saya rasa peluang untuk pergi ke peringkat kebangsaan adalah kurang. Jadi saya ambil inisiatif untuk mencari sukan yang baru. Jadi selepas itu saya melibatkan diri dalam bola tampar. Jadi selepas itu saya menjadikan diri sebagai ahli bagi Persatuan Bola Tampar di Limbang. Selepas itu saya mula mencarikan kemudahan jurulatih yang sesuai
sedia dana untuk mulakan aktiviti bola tampar di SMK Limbang. Untuk memastikan pemain saya supaya boleh bersaing di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan, biasanya saya akan menjalankan 4 kali seminggu. Bila ada pertandingan, saya akan membuat latihan pagi dengan petang. Waktu latihan yang biasa kami buat ialah pukul 5 petang sampai 9 malam. Selama saya menjadi jurulatih, saya telah berjaya dipilih sebagai penolong jurulatih di peringkat kebangsaan sebanyak 4 kali. Dan 2 kali saya telah dapat membawa pasukan Sarawak mendapat pingat emas. Selepas saya melipatkan diri dalam Persatuan Bola Tampar Limbang, saya mula mencari kemudahan yang sesuai, jurulatih sedia dana untuk mulakan aktiviti bola tampar di SMK Limbang. Jadi untuk memastikan pelajar kita ataupun pemain kita dapat memberikan persaingan di peringkat negeri serta peringkat kebangsaan, jadi biasanya saya akan sekurang-kurangnya menjalankan 4 kali seminggu punya latihan. Masa yang ada dekat dengan pertandingan, biasanya saya akan menjalankan latihan pagi dengan petang. Biasanya kami menjalankan latihan daripada pukul 5 hingga pukul 9 malam. Sepanjang saya menjadi jurulatih bola tampar Limbang, saya telah berjaya dipilih sebagai penolong jurulatih kebangsaan sebanyak 4 kali. Dan daripada 4 kali itu, saya telah berjaya membawa tim pasukan Limbang mendapat emas pingat emas sebanyak 2 kali. Pencapaian terbaru saya yang ialah dipilih sebagai penolong jurulatih bagi Sukma 2021 yang akan berlangsung di Johor. Untuk harapan saya untuk pasukan bola tampar masa depan, harapan saya pada masa depan ialah lebih banyak sekolah rendah dapat melipatkan diri dalam permainan bola tampar ini supaya kita mempunyai lebih banyak pelajar dapat mewakili ke peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Seperti sukan yang lain juga, umur yang paling sesuai untuk seorang pemain mula berlatih bola tampar ialah mula dari darjah 3. Walaupun saya merupakan seorang guru sekolah menengah, saya juga bekerjasama dengan beberapa sekolah rendah, contohnya SJKC Chonghua, SJKC Yuhing dan lain-lain lagi. Hal ini penting untuk pemain supaya dapat lebih fokus kepada fitness dan latihan yang lebih teknikal untuk pertandingan B14 dan B16 peringkat kebangsaan selepas mereka masuk tingkatan 1. Latihan untuk sekolah rendah adalah lebih berfokus kepada pergerakan asas, bola tampar dan stamina sahaja. Latihan fitness kurang digalakkan pada peringkat umur ini. Saya amat berharap lebih banyak sekolah rendah dapat bekerjasama dengan saya untuk latihan bola tampar ini pada masa yang akan datang. Jenis latihan secara teknikal. Pelbagai teknikal perlu dilatih mengikut jenis pertandingan. Biasanya, teknik asas yang perlu dilatih adalah digging, service, setting, spike, block dan covering. Jenis digging biasanya dia bergantung kepada kelajuan bola itu dan jenis pertandingan juga. Jenis service biasanya akan dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu floating serve dengan jumping topspin serve. Setting merupakan satu teknik yang penting untuk setiap perlawanan, jadi sepatutnya kecuali setter,
pemain yang lain juga perlu belajar teknik ini. Spiking bergantung kepada posisi pemain. Jadi spiking biasanya ada middle spiker, open spiker, sub spiker dengan backline spiker. Blocking biasanya 3 pemain yang blocking di net. So teknik yang dipelajari juga bergantung kepada posisi. Biasanya blocking akan dibagikan kepada 3 posisi juga, iaitu block open spiker, block middle spiker dengan block sub spiker. Covering merupakan satu teknik yang sangat penting untuk menyelamatkan bola. Untuk covering, biasanya pemain perlu belajar macam mana untuk melindungi diri dahulu sebelum belajar teknik yang seterusnya, sebab pergerakan ini agak bahaya semasa pertandingan. Jadi yang paling penting, pemain mesti mempelajari cara untuk rolling. Pelbagai teknikal perlu dilatih mengikut jenis pertandingan yang disertai berdasarkan faktor yang berikut. Yang pertama, ketinggian pemain pihak lawan. Yang kedua, kelajuan bola semasa pertandingan. Yang ketiga, kekuatan spiking pihak lawan. Yang keempat, jenis bola yang digunakan masa pertandingan, iaitu sama ada jenama Morton ataupun Mikasa. Jenis latihan yang seterusnya ialah keregangan urat. Latihan ini mula dijalankan mulai tahun 2019 dan hasil perkongsian daripada pengalaman jurulatih kebangsaan. Sesi ini dipanjangkan kepada 30 hingga 40 minit dan dipisahkan daripada sesi pemanasan badan. Sesi ini amat penting bukan sahaja untuk mencapai pergerakan yang lebih cepat dan susah, tetapi ia juga dapat melindungi pemain daripada mengalami kecederaan. Yang seterusnya ialah pengalaman. Pelbagai jenis pertandingan terbuka dan pertandingan persahabatan perlu disertai untuk mendapat pengalaman supaya pelbagai kelemahan dan strategi boleh dikenal pasti. Kebiasaannya, 1 tahun pasukan bola tanpa SMK Limban akan menyertai pasukan bola tanpa SMK Limban akan menyertai 4 hingga 5 kali perlawanan terbuka atau persahabatan. Nama saya Ling Seng Ham, merupakan pelajar bekas SMK Limbang. Saya mula melibatkan diri dalam permainan bola tanpa masa saya darjah 4. Saya mula mewakili pasukan bola tanpa Sarawak di peringkat kebangsaan masa saya tingkatan 1 hingga tingkatan 4, iaitu pertandingan bola tanpa anjuran mawar peringkat kebangsaan. Saya pernah 2 kali mendapat anugerah Best Receiver. Pencapaian tertinggi saya ialah dipilih sebagai libero di pasukan Malaysia untuk bertanding di Bahrain bagi pertandingan bola tanpa Asia Under 21. Biasanya saya akan menjalani selama 4 hari latihan teknikal dan 2 hari latihan stamina dalam seminggu. Sekarang saya sedang mengikut latihan bola tanpa pasukan Sarawak untuk menyertai SUKMA 2021 di Johor. Masa PKPP dan PKP
Semua jenis latihan sukan telah diberhentikan. Perkara ini akan banyak mencecaskan fitness dan stamina pemain. Jadi, saya telah mengambil inisiatif untuk menjalankan latihan fitness atas talian dan pemain perlu menghantar video kepada saya selepas mereka membuat latihan.
Limbang go, Limbang go, go, go. Weakness. Do I have weakness? I am nothing but weakness. I'm not naturally strong or fast or flexible. I'm certainly not the smartest person in the world. I get emotional over stupid things. I eat the wrong foods. I don't sleep enough. I procrastinate and I waste time. I care too much about meaningless things and not enough about important things. My ego is too big, my mind is too small, often trapped inside itself. Now, all that being said, I have a saying. A person's strength is often their biggest weakness, but their weaknesses can become strengths. I don't accept that I am what I am, and that is what I am doomed to be. I'm fighting. I'm always fighting. I'm struggling, and I'm scraping, and kicking, and clawing at those weaknesses to change them, to stop them. Some days, I win. But some days I don't. But each and every day I get back up and I move forward with my fists clenched toward the battle, toward the struggle. And I fight with everything I've got to overcome those weaknesses and those shortfalls and those flaws as I strive to be just a little bit better today than I was yesterday. I can tell you everything I've done. The only thing I can't do is grind for you. What's the difference between a gazelle and what's the difference between a lion? The gazelle is running from something. And that's a lot of you in this room. You will run. You'll do what you're supposed to do as long as you're getting pushed. But as soon as that stops, you stop. So you've got to ask yourself, what's your why? What motivates you? What pushes you? What drives you? Every opportunity is the last opportunity. Every opportunity I have to reprove myself again. Every opportunity I'm still nervous. E.T., you've been doing this for years. Why are you so nervous? Because the day you become content, the day you stop evaluating yourself, the day you stop growing, the day you stop getting better is the day you die. Is the day the person who's trying to catch you will get you. And I'm here to tell you today, if you got somebody came in my office the other day crying, I said, look, don't cry to give up, cry to keep going. Saya mulai menceburkan diri dalam bidang olahraga ini itu pada umur 10 tahun, di mana saya menyertai pertandingan 60 meter pecut bawah 10 tahun untuk mewakili sekolah SK Menuang. Saya meneruskan karier saya dalam bidang olahraga ini pada tahun 5 dan tahun 6 bersama dengan jurulatih sekolah saya, yaitu Cikgu Kelibius. Saya tidak menyangka yang saya akan pergi sejauh ini sehingga ke peringkat antarabangsa. Saya berterima kasih kepada ibu bapa saya kerana memberikan galakan saya untuk menyertai pertandingan dalam olahraga. Saya berterima kasih kepada guru-guru di SK Menuang dan guru-guru di SMK Seri Petembun kerana telah membimbing saya, mendorong saya dan mengajar saya dalam semua bidang yang ada di sekolah. Terima kasih, cikgu.
Bakat Mesius nih dalam sukan olahraga, saya kenal pasti ketika beliau berada di tahun 3 sebenarnya di Sekolah Kebangsaan Menuang, tetapi pulang untuk mewakili sekolah belum ada lagi, tetapi beliau pun dilatih terutama dalam mata pelajaran PJ lah, pada waktu pagi, sebelum pagi di situ saya asah punya yang asas saja kelenturan semua tuh. Lepas itu ketika berada di tahun 4, beliau pun mewakili sekolah dalam sukan olahraga di MSSRD daerah Limbang, dan ketika berada di tahun 5 beliau telah pun memenangi pingat emas di Bintulu sukan hubungan dalam acara pecut pepagar, dan kejayaan seterusnya beliau telah pun sampai ke peringkat kebangsaan. Beliau mewakili Sarawak dalam MSSM tahun 2015 di Melaka. Beliau telah memenangi pingat emas pada masa itu, dan saya rasa bersyukurlah di atas kejayaan beliau ini, dan saya pun mula buat planning bagaimana saya boleh terus membimbing beliau untuk ke peringkat yang seterusnya. Bakat Mesius semakin menyela ketika dia berada di sekolah menengah, di mana beliau telah pun bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Peti Ambon dari tingkatan 1 sehingga sekarang beliau berada di tingkatan 5. Jadi ketika beliau di Sekolah Kebangsaan Peti Ambon, kebetulan saya juga adalah guru yang dilantik dari KPM untuk program SPTS, yaitu Sekolah Prestasi Tinggi Sukan. Beliau adalah di bawah program tersebut, dan rezeki beliau semakin bertambah. Beliau telah pun banyak memenangi peringkat di daerah, peringkat bagian, negeri, kebangsaan, malahan ke peringkat antarabangsa. Ketika beliau di tingkatan 1 lagi, beliau telah pun dianugerahkan atlet terbaik bawah lelaki 13 peringkat negeri ketika itu di stadium di Bintulu, dan beliau juga telah pun mewakili peringkat tertinggi, yaitu mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa, dan beliau telah pun memenangi 3 pingat emas, 2 acara individu, yaitu acara 100 meter pagar, 200 meter pagar, dan acara lari berganti-ganti lelaki 15 tahun, walaupun beliau baru saja di tingkatan 2. Pada tahun seterusnya beliau juga diberi kepercayaan untuk mewakili Malaysia tahun 2018 dalam acara yang sama, cuma acara ada berubah pada acara 300 meter berpagar, dan beliau bertanding di Perth, Australia, dan di sana beliau telah pun memenangi pingat emas juga dalam acara ini. Dan saya secara pribadi saya mengucap syukur dan saya amat berterima kasih kepada berbagai pihak, sebab ini bukannya kejayaan seorang, tetapi ia adalah kejayaan semua pihak. Kalaulah tidak karena sokongan dari berbagai pihak, mustahil bagi saya untuk beliau boleh mencapai kejayaan setinggi ini. Saya mengucap terima kasih kepada
KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, kerana memberi kepercayaan kepada saya, melantik saya sebagai salah seorang dari jurulatih untuk SPTS yang berpusat di SMK Seri Peti Ambon. Saya mengucap terima kasih kepada ibu bapa beliau yang memberi kepercayaan kepada saya untuk mendidik, membimbing Nexius ini bukan saja dalam bidang sukan olahraga tetapi akademik beliau. Beliau juga mendapat didikan seperti bimbingan, tuition di luar sekolah. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucap banyak terima kasih kepada rakan-rakan guru sekolah rendah, lebih-lebih lagi guru besar saya yang sentiasa prihatin kepada saya, pelonggaran terutama pelonggaran co-curriculum yang sentiasa memberi ruang, memberi apa yang diperlukan demi untuk kejayaan para atlet-atlet ini. Seterusnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Sekolah Kebangsaan Seri Peti Ambon, kepada Tuan Pengetua, pada pelonggaran terutamanya pelonggaran co-curriculum, iaitu Cikgu Sadi yang tak jemu-jemu membantu sentiasa bertanya segala keperluan untuk atlet ini. Saya juga mengucap banyak terima kasih kepada rakan jurulatih Peti Ambon, terutamanya kepada Cikgu Sebastian Kudi. Beliau juga merupakan pengurusi teknik PT bahagian Limbang, jurulatih dan jurulatih SPTS yang berpusat di SMK Seri Peti Ambon. Banyak terima kasih kepada PPD Limbang, warga PPD Limbang, GPN Limbang, dan juga kepada orang ramai yang memberi sokongan dalam media, RTM, TV3. Masa itu saya mendapat suntikan lah, sebab ramai yang kita bukan saja kenal, tapi yang kita tak kenal pun ada post ataupun WhatsApp ataupun Facebook, mereka turut bergembira atas kejayaan ini. Terima kasih semua, walaupun saya tidak kenal di mana anda berada, tetapi sokongan yang kita beri kepada kami itu sebagai penyuntik kepada kami. Seakan-akan kita pun berada di sebelah kami lah untuk memberi bimbingan kepada atlet kita ini. Ya, terima kasih. Faith and your doubts will starve to death. Say to yourself, it's possible. It's possible. It's possible, even when you have no evidence to point to. Maxius Philip, 14 tahun yang mewakili Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM berjaya membanggakan negara apabila memenangi 2 pingat emas pada kejohanan olahraga antarabangsa MSSM Lawa SSSC ke-25 yang telah berlangsung pada 8 dan 9 Julai bertempat di Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Maxius yang merupakan pelajar tingkatan 2 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Peti Ambon Limbang SMK SPL menewaskan 6 pesaing pada peringkat akhir acara lari berpagar 100 meter dan 200 meter. Kejohanan berprestij tersebut mengumpulkan pelajar-pelajar dari ASEAN dan Australia sebagai pasukan jemputan. Maxius yang ditemui di lapangan terbang Limbang semasa rombongan SMK SPL menyambut kedatangannya mengatakan beliau gembira dan tidak menyangka tahap pencapaian yang dikecapi olehnya setakat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, cikgu-cikgu yang datang di coach saya yang lama.
Menurut jurulatihnya, Pelebius Kulob, bakat Maxius dicungkil sejak sekolah rendah apabila sering memenangi pingat emas dalam kejohanan yang disertainya. Berasa syukur bukan saya seorang tetapi rakan-rakan jurulatih dan seluruh warga Limbang dan juga Sarawak. Kita memang berharap dia boleh pergi jauh sehingga mewakili Malaysia sekali lagi mungkin pada Sukan Si ataupun lebih jauh daripada itu. Saya merasa gembira lah kerana anak saya dapat di peringkat yang begini. Saya syukur kepada Tuhan sebab cita-cita cikgu dia tercapai juga. Terima kasih juga sama cikgu-cikgu, guru-guru, guru atlet, terutama sekali guru yang mengajar dia. Sementara itu, penolong kanan kokurikulum SMK SPL Saadi Hamid memberitahu kejayaan yang pertama kali dicapai dalam sejarah sukan sekolah bahagian itu merupakan hasil sokongan daripada pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Kali tahniah kepada adik Maxius, ini merupakan pencapaian yang terbaiklah di sekolah dan kita pun memang menjangkakanlah sebab hasil usaha dia dengan kos, dengan jurulatih. Jadi sekolah merasa sangat bangga dengan kejayaan ini dan terima kasih juga lah kita ucapkan kepada pihak KPM, PPD yang banyak memberi ruang dan peluang kepada kita untuk menyerlahkan bakat adik Maxius ini. Maxius, anak bongsu daripada 4 adik-beradik itu merupakan salah seorang 6 atlet Sarawak yang dipilih mewakili negara pada kejohanan tersebut. Maxius Philip berjaya mengharumkan nama negeri dan negara apabila memperoleh pingat emas dan perak dalam acara 100 meter dan 300 meter lari berpagar di Athletics Western Australia Track and Field Championship di Perth, Australia pada 2 hingga 4 Mac lalu. Maxius, pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Patiambun Limbang, SMK SPL, menewaskan 7 pesaing lain pada peringkat akhir acara tersebut. Ditemui di SMK SPL pada majlis meraihkan kedatangan beliau, Maxius yang merupakan anak bongsu dari 4 beradik itu tidak menyangka pencapaian tersebut memandangkan ramai pesaing yang hebat dari Singapura dan negara tuan rumah Australia. Prestasi beliau kali ini lebih baik daripada tahun lepas ketika dia mewakili Malaysia yang di mana pertandingan itu diadakan di Malaysia sendiri sebab saya mengambil satu faktor lain iaitu faktor cuaca. Jadi beliau telah pun all out walaupun beliau kejutan dari segi cuaca. Ini boleh dikatakan permata dari utara yang kita lahirkan hasil sentuhan jurulatih tempatan, hasil sentuhan dan usaha serta komitmen daripada guru-guru kita sendiri daripada sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Kita mengucap terima kasih kerana memberi sokongan yang tidak berbelah bagilah kepada kita. Lahirnya seorang pelajar yang berbakat di sekolah ini. Terima kasih kepada pihak KPM, JPN, PPD Limbang, guru-guru di sekolah ini dan pelajar kami yang lain juga tidak kurang hebatnya. Kita harap dengan kejayaan Maxius menjadi sumber inspirasi kepada pelajar yang lain juga. Bukan membanggakan saya sendiri saja, bukan dia saja. Semua kita ini di sini dengan pegawai pendidikan, dengan orang sekeliling dan biasa dia lah. Terima kasih semua cikgu-cikgu, pengurus-pengurus yang sudah membela dia, sudah bimbing dia dari dulu sampai sekarang. Tidak jemu-jemu, tidak dapat saya balas budi kamu semua. Saya sungguh-sungguh gembira. Maxius yang bercita-cita untuk menjadi jurulatih kini sedang membuat persediaan untuk menyertai kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Peringkat Negeri yang akan diadakan di Kuching pada 28 Mac nanti.